Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TBS. Making vaccines, tests and medicines available can take a long time, even when there's a health emergency like COVID-19. To ensure rapid access for all, WHO has developed the EUL Emergency Use Listing. This video explains how EUL works. Before vaccines, medicines and diagnostic tests can reach people, they must be evaluated to make sure their quality, safety and effectiveness are up to standard. This protects people from potential harm and ensures the products do what they are meant to do: prevent, test, and treat disease. But many countries don't have the resources to carry out this crucial step, which can cause delays in getting life-saving products to those who most need them. The challenge is even harder when a disease is new, like with COVID-19. New COVID-19 health products must be checked thoroughly, yet quickly, to ensure they're effective and safe for use. To speed up this process, WHO has set up Emergency Use Listing, EUL, which assesses the suitability of health products on a risk versus benefit basis. For tests, we assess the available quality, safety and performance data with independent experts. Several COVID-19 tests have already complied with our requirements and been listed for use. For vaccines and medicines, we assess the data from clinical trials and other data on safety, effectiveness and quality, and invite experts from national health authorities to review them too. Once a vaccine, medicine or test has been listed for emergency use, we work with our partners and experts to explain its benefits and help with the approval process in different countries. But we don't stop there. WHO will keep doing regular quality checks of all products. The goal? To support countries around the globe to deliver high-quality, safe and effective vaccines, tests and medicines as quickly and safely as possible. After we have been exposed to an infection, our immune system remembers the threat, in particular by producing antibodies. These are proteins that circulate in the blood and throughout the body. They quickly recognize and disable the invader upon contact, thereby preventing or minimizing illness. This is why we usually do not get sick with the same bug twice. We are immune. Vaccines mimic this process, encouraging the immune system to make antibodies without us having to go through the illness. Some of the leading SARS-CoV-2 vaccine candidates are mRNA vaccines, based on incorporating the genetic blueprint for the key spike protein on the virus surface into a formula that, when injected into humans, instructs our own cells to make the spike protein. In turn, the body then makes antibodies against the spike protein, and they protect us against viral infection. This strategy is faster than more traditional approaches, which often involve generating weakened or inactivated forms of a live virus, or making large amounts of the spike protein to determine whether they can prompt an antibody response. Once a potential vaccine is discovered, a number of checkpoints exist before it can be administered to people. First are preclinical tests, which involve experiments in a laboratory and with animals. Scientists must ensure the vaccine candidate is not only effective, but also safe. For example, an antibody response to an imperfect vaccine could, under extremely rare circumstances, end up increasing the danger of becoming infected. When the potential vaccine achieves the necessary preclinical results, clinical trials can begin in a small group of people. As the vaccine candidate advances, it is tested on increasing numbers of people, with scientists and doctors closely monitoring safety, efficacy, and dosing.
Upon successful completion of clinical trials, the vaccine candidate must be reviewed and approved by regulatory agencies such as the FDA before large-scale manufacturing and distribution gets underway and the licensed vaccine is administered widely. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana menjadikan program Sejahtera Asia sebagai santapan pertama untuk anda. Betul. Baik, jadi Gas, apa khabar Gas? Alhamdulillah, kabar baik Jess. Jess, apa khabar? Khabar baik Gas. Apa khabar anda di rumah? Juga kami ingin sapa anda di rumah. Selamat pagi. Macam Jess katakan tadi, terima kasih kerana senantiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, hari ini 13 Januari 2021 bersama dengan 29 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Pastinya kami mengharapkan agar anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Baiklah, hari ini kita telah lihat tadi VT yang telah dipaparkan iaitu mengenai bagaimana tindak balas vaksin ini apabila kita sebagai penerima menerima suntikan vaksin ini nanti. Itu tips untuk topik kita pada hari ini. Apa Jess? Baik, topik kita hari ini ada menyentuh sedikit berkenaan dengan vaksin COVID-19. Jadi untuk tahu lebih lanjut nanti, itu nanti kita akan bicarakan. Tapi sebelum tu kita ingin berbincangkan lebih lanjut berkenaan dengan laporan COVID-19, terutama sekali di Malaysia dan juga di Sarawak khususnya. Jadi untuk di Malaysia sendiri, Malaysia bertarikh 12 Januari 2021 semalam mencatatkan kes positif harian tertinggi baharu sebanyak 3,309 kes, Gas. Sangat tinggi ya, Gas. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 141,533 kes. Daripada jumlah baharu berkenaan, Selangor masih lagi mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,007 kes. Dan kes sembuh baharu pula adalah sebanyak 1,469 kes dan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 110,584 kes. Duka cita dimaklumkan juga terdapat 4 kes kematian dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia meningkat sebanyak 559 kes. Jadi kita ingin mengucapkan takziah terlebih dahulu kepada keluarga mangsa. Dan selain daripada itu, terdapat 11 kluster baru direportkan semalam di Malaysia iaitu kluster Permin Harmoni, Taman Kesedar, Kampung Badak, Jalan Kiara, Jalan Manan, Dialisis Putra, Iris Udarama, Dialisis Batu, Bukit Sekubung, Persiaran Kuala. Dan Gas mungkin boleh jelaskan perincian kluster COVID-19 di Sarawak, Gas. Baik, untuk di Sarawak perkembangannya hari ini hari pertama PKP, PKBB dan PKPB juga kewujudan satu lagi kluster baharu. Sarawak setakat semalam 12 Januari 2021 merekodkan 146 kes positif baharu COVID-19. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,574 kes. Daripada 146 kes berkenaan, 92 kes dikesan di Sibu, 20 di Sebauh, 12 di Kanowit, 11 di Miri, 3 kes masing-masing di Beluru dan Kuching, 2 di Dalat dan 1 kes masing-masing di Seratok, Bintulu dan Limbang. Baik, juga semalam diisytiharkan pertambahan satu lagi kluster baharu iaitu kluster Bukit Sekubung yang melibatkan daerah Sebauh di bahagian Bintulu. Juga ini adalah hari pertama penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuching, Samarahan, Serian, Seribu, Sarike dan Miri. Manakala daerah-daerah yang lain yang akan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Baik, sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun ini juga hanya dibenarkan untuk disambut pada hari pertama sahaja. Kapasiti kehadiran tetamu juga dihadkan kepada 20 orang pada satu-satu masa dan dihadkan untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Lebih lanjut, garis panduan atau prosedur operasi standard SOP terperinci boleh didapati di laman rasmi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Baik, Jess, mungkin kita nak bawakan juga perkembangannya seterusnya daripada Jess. Okey, dalam usaha memerangi penularan COVID-19 ini, Gas, kaedah ujian saringan secara pandu lalu akan dimulakan di Sibu. Jadi pengunjung, kalau anda boleh lihat di skrin, pengunjung dilihat beratur dari tapak meletak kenderaan dalam keadaan berhujan. Jadi saringan secara pandu lalu itu kelak secara tidak langsung memberi kemudahan kepada orang awam. Melalui kaedah saringan pandu lalu, orang ramai tidak perlu turun dari kenderaan untuk berurusan di kaunter seperti kebiasaannya. Wow, sangat mudah ya. Kalau dulu farmasi pandu laju ada, sekarang ni nak buat apa tu?
Swab. Ujian swab pula ada lebih pada lalu. senang. Lebih senang, lebih Jadi mudah. ini lebih selamat. memudahkan kita dan ini adalah usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Kita harapkan agar lekokannya segera dapat dilandaikan. Seterusnya, perkembangan yang nak kami bawakan juga adalah yang di Pertuan Agong berkenan isytihar darurat hingga 1 Ogos. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Al-Sultan Abdullah turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan yang berkait rapat. Jawatan kuasa bebas ini akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Menerusi perutusan khas semalam juga, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan pengisytiharan darurat di negara ini tidak akan membabitkan sebarang bentuk rapasan kuasa tentera atau pelaksanaan perintah berkurung. Sebaliknya, memberi jaminan urusan pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan terus berfungsi seperti biasa. Pastinya ada timbul sedikit orang kata kegusaran dan perasaan panik dalam kalangan masyarakat. Namun Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta rakyat untuk terus bertenang dan memberikan kepercayaan kepada kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 dengan lebih berkesan sepanjang tempoh darurat berkat kuasa. Dan peranan kita pula sebagai rakyat Jess, mari kita tingkatkan disiplin, mari kita tingkatkan kawalan kediri dalam berusaha melandaikan lekuk COVID-19 yang masih membelenggu semua pada hari ini. Baik, seterusnya kita juga nak bawakan kepada anda perkembangan dari segi pendidikan, iaitu hanya pelajar duduki peperiksaan utama 2020-2021 ikuti pembelajaran bersemuka. Sebenarnya bercakap mengenai pendidikan, ianya juga berkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, hanya pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama 2020 dan 2021 dibenarkan mengikuti pembelajaran secara bersemuka di sekolah dalam kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzie Jidin berkata ia membabitkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, STPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Kemahiran Malaysia SKM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, Diploma Vocational Malaysia DVM dan peperiksaan antarabangsa yang setara bagi tahun 2020 dan 2021. Seterusnya pelajar sekolah berasrama penuh dan asrama sekolah harian yang akan menduduki peperiksaan yang telah disebut tadi, Jess. Baik, mereka akan dibenarkan pulang ke asrama mulai 16 Januari ini. Surat kebenaran khas akan dikeluarkan oleh pihak sekolah bagi membolehkan murid merentas negeri atau daerah untuk pulang ke asrama. Bagi murid sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di kawasan PKP pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah mulai 20 Januari ini. Sementara itu bagi kawasan PKBB dan PKPP, pengoperasian institusi pendidikan KPM dan semua kategori institusi pendidikan swasta IPS yang berdaftar dengan KPM termasuk sekolah antarabangsa adalah berdasarkan takwim institusi masing-masing. Sehubungan itu, KPM menyarankan agar semua ketetapan ini turut diikuti oleh sekolah-sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM termasuk sekolah di bawah kerajaan negeri. Jadi ini adalah langkah kerajaan untuk memastikan pelajar-pelajar yang terlibat untuk peperiksaan utama dapat membuat persediaan yang baik untuk menghadapi peperiksaan tersebut sebab risaulah kan. Betul. Tak lama lagi mereka akan menduduki SPM dan sebagainya, lebih kurang sebulan 2 sahaja lagi. Jadi sama-sama kita embrace the new norm, kita adaptasi dengan norma baharu ini, pastikan kita menjadi lebih kreatif dan kuat, okey? Baik, itu sahaja panjang lebar perkembangan yang kami bawakan kepada anda kerana itulah macam-macam yang terjadi 2-3 hari ini kebelakangan ini. Jadi pastinya kami mahu anda cakna juga mengenai perkembangan semasa sebelum kita nak masuk ke topik kita pada hari ini, iaitu vaksin. Vaksin Pfizer yang bakal diterima ataupun sampai di Malaysia sekitar bulan Februari ini. Jadi untuk lebih lanjut membicarakan vaksin COVID-19 ini, tak lain tak bukan kita bersama dengan pakar perubatan keluarga Dr. Muhammad Faiz bin Sahiran. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat pagi guys. Yes, terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Baik, Doktor, Pfizer dijangka untuk menghantar sebanyak 1 juta dos vaksin pada sekitar bulan Februari. To be exact adalah pada hujung bulan Februari. Dan ini bakal merangkumi 500,000 orang penerima kerana setiap seorang perlu menerima 2 dos suntikan vaksin ini. Dan 500,000 orang ini pastinya adalah terdiri daripada golongan barisan hadapan ataupun frontliners. Sebelum itu, Doktor, kalau boleh diperjelaskan kepada penonton bagaimana sebenarnya vaksin Pfizer ini berfungsi. Okey, terima kasih guys, Jessica.
tak dinafikan pada masa kini isu perbincangan tentang COVID macam sekarang COVID vaksin dia dah masuk kepada perbualan yang seharian. Betul. Tapi ada juga yang masih meragui ataupun mempersoalkan tentang kesesuaian ataupun keselamatan COVID vaksin itu sendirilah. Tapi itu adalah human nature yang mana kita akan risau ataupun takut pada sesuatu benda yang kita tak sure ataupun kita tak faham lah. Walaupun sesuatu benda itu baik. So, dalam kandungan COVID vaksin itulah dan bagaimana ia berfungsi, berbalik kepada soalan tadi, vaksin COVID-19 ni, dia tidak mengandungi virus. Yang mana ada vaksin yang kita letakkan virus yang dilepaskan atau dimatikan lah. Vaksin COVID-19 ni, kita gunakan baka ataupun genetik yang kita panggil mRNA lah. M tu stands for messenger. So messenger RNA yang mana mRNA ni dia mengandungi glycoprotein S daripada virus SARS-CoV-2 lah. Alright. Apa fungsi mRNA ini? From the name itself, daripada nama dia, dia memberi isyarat ataupun dia memberi signal kepada tubuh badan seseorang setelah dimasukkan untuk kick in the process, untuk memulakan proses penghasilan ataupun penjanaan antibody dalam badan seseorang itu. Dan antibody ini berfungsi sebagai sistem pertahanan. Kita boleh panggil askar lah, untuk melawan virus COVID-19 itu sekiranya ditakdirkan virus itu memasuki badan seseorang itu ataupun ketika wabak sedang berlaku lah. Boleh kata program pelalian vaksin COVID-19 ini adalah salah satu usaha dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga negara Malaysia untuk membendung, mencegah dan juga mengawal penyerakan COVID-19 di Malaysia lah. Selain daripada pemakaian mask dan juga social distancing. Betul. Jadi doktor, situasi sekarang ada dua. Pertama adalah mereka yang sudah terkena COVID-19 ini dan yang kedua adalah untuk menghindari mereka yang belum terkena jangkitan ini daripada terkena jangkitan. Jadi apabila doktor berbicara mengenai penghasilan antibody tadi, saya nak tanya jugalah, adakah benar bahawa daya lawan jangkitan yang diperoleh secara semula jadi lebih baik daripada imunisasi? Secara umum, seseorang yang pernah dijangkiti dengan COVID-19, sekiranya sudah melebihi 90 hari, dia boleh mendapatkan vaksin COVID-19 itu untuk memastikan bahawa antibody di dalam badan itu dapat dijanakan secara berkesan lah. Kemungkinan dari segi menjawab soalan you berkenaan dengan adakah antibody semula jadi daripada jangkitan sebenar menyamai dengan antibody yang dihasilkan daripada vaksin COVID, mungkin memerlukan lebih study ataupun research lah. Cuma kesesuaian pengambilan COVID vaksin antaranya ialah seseorang yang masih berada dalam tempoh 90 hari setelah COVID-19 positif itu, dia tidak sesuai untuk diambil. Maksudnya sesiapa yang pernah terkena COVID-19 ni dalam tempoh 90 hari tu dia tak boleh menerima vaksin Pfizer ni dia tadi. tidak sesuai untuk diberikan lah. Salah satu golongan yang tidak sesuai untuk salah satu diberikan. golongan. Okey, bercakap berkenaan dengan golongan, adakah ini sesuai untuk semua peringkat umur untuk penerimaan vaksin ini? Okey, secara umum COVID vaksin sesuai untuk semua. Bermaksud warga emas, termasuklah warga emas, orang kurang upaya, individu yang mempunyai penyakit kronik, termasuklah ibu yang mengandung dan ibu yang menyusukan anak sekalipun. Ada beberapa golongan yang mungkin tidak sesuai mengikut kepada sumber yang saya dapat, iaitu kanak-kanak dan juga golongan yang mendapat jangkitan COVID-19 dalam masa 90 hari. Cuma secara umum semuanya sesuai untuk setiap golongan, dan kalau kita nak bincangkan tentang sama ada selamat ataupun tidak,
ada research daripada Profesor Frederick Altis daripada Universiti Yale yang mana pemberian vaksin COVID telah diberikan kepada 40,000 pesakit. Memang ramai. Dan segelintir sahaja yang menunjukkan gejala-gejala kesan sampingan. Dan kesan sampingan itu adalah kesan sampingan yang ringan, seperti sakit-sakit badan, loya-loya ataupun pusing-pusing kepala. Dan bukan saja ringan, malah kesan sampingan itu self-limiting, bermaksud dia pergi dengan sendiri dalam masa yang terdekatlah. Jadi itulah orang kata serba sedikit mengenai vaksin. Selepas ini kita bakal mengetahui lebih lanjut apa persediaan yang perlu kita ambil sebelum kita nak ambil vaksin ini dan apa pantang larang yang perlu kita praktikan selepas kita menerima suntikan vaksin. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Sebenarnya vaksin adalah perkara yang orang kata sering kali berlaku dan dipraktikkan dalam masyarakat kita sebelum ini. Tetapi masyarakat kita lebih memfokuskan kepada keberkesanan vaksin ini lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19. Kepada anda yang baru menonton kami, terima kasih kerana sudi menonton Sejahtera Asia pada hari ini. Kami sedang membicarakan topik mengenai vaksin Pfizer yang mana Malaysia bakal menerima 100 juta dos vaksin ini di hujung bulan Februari. Bersama dengan Dr. Faiz, kita nak tanya doktor, adakah kesan sampingan yang ditunjukkan oleh badan seseorang ya selepas mereka menerima suntikan vaksin ini adalah indikator bahawa vaksin ini tidak selamat digunakan ataupun ianya sekadar menunjukkan bahawa tidak balas badan itu sendiri terhadap jangkitan COVID-19 ini? Okey, sekira jika kita bercakap tentang sama ada sesuatu vaksin itu selamat ataupun tidak, dan pihak KKM mengatakan COVID vaksin selamat, itu tidak bermaksud vaksin itu 100% tidak akan memberikan kesan sampingan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan COVID vaksin ini, kita menggunakan teknologi mRNA. Bermaksud dia bukan virus di dalam vaksin itu. So boleh kata impossible, mustahil untuk seseorang itu mendapat jangkitan COVID-19 from the vaccine. Vaksin itu hanya untuk menjana antibody. Dan ada isu mengatakan vaksin ini tidak selamat disebabkan penghasilannya yang sangat cepat dalam masa setahun atau 10 bulan. Ini ingin saya tekankan di sini bahawa penghasilan sesuatu vaksin secara umumnya mengambil masa yang lama disebabkan permohonan grant ataupun perbelanjaan funding, yang mana banyak step yang perlu dilalui untuk mendevelop ataupun menghasilkan sesuatu vaksin. Untuk COVID vaksin, the whole global is bekerjasama untuk membendung wabak pandemik ini. So ada banyak step yang kita dah bypass ataupun kita speed up dari segi funding, grant dan juga approval daripada certain pihak yang bertanggungjawab, yang mana menyebabkan penghasilan COVID ini, vaksin ini lebih laju daripada biasa. Dan seperti yang Gas tanyakan tadi, sama ada gejala itu menunjukkan reaksi badan ataupun vaksin tidak selamat, dia lebih kepada reaksi badan terhadap vaksin itu sendirilah. Bermaksud apa-apa benda yang memasuki badan kita, body kita akan memberikan reaction, dan kebiasaannya reaction itu mungkin tak berapa selesa, tetapi dia akan pergi setelah badan itu dapat
ataupun dengan adapt vaksin itu. dengan COVID vaksin itulah. Sebenarnya vaksin ni sebenarnya Gas, kalau kita terima bukan setakat vaksin Pfizer saja, kalau vaksin yang kita terima yang biasa ni pun kita akan menerima maklum balas daripada Betul. vaksin tersebut Gas. Sebab dia nak kita lali dengan vaksin tersebut. Jadi doktor, kita nak tahu berapa banyak dos vaksin yang digunakan dan akan diberikan dan bagaimana ia berfungsi, diberikan sebenarnya. Sebab saya tahu, kalau saya tahu dia diberikan mengikut fasa-fasa tertentu, doktor. Okey, pemberian vaksin COVID-19 ni yang mendapat kelulusan KKM akan diberikan dalam 2 lawatan lah, boleh kata 2 visit. Lawatan yang pertama akan diberikan 2 dos, dan pada lawatan yang kedua tu kita akan berikan dos 1 bulan selepas lawatan yang pertama. Alright. So dari segi cara pemberian vaksin ini kita akan gunakan kaedah subcutaneous, intradermal ataupun intramuscular yang akan dicocok di bahagian lengan lah biasanya. Dan kuantiti vaksin yang dimasukkan tu sangat sikit, 0.5 ml sahaja. Cuma biasanya kesan yang akan kita rasai ataupun dapati mungkin sore arms ataupun rasa macam lebam sakit sikit di bahagian tempat yang dicocok tu lah. Cuma vaksin ini sangat mudah tetapi mesti diambil mengikut fasa yang telah ditentukan lah. Baik, kalau tak silap saya, suntikan dos yang kedua adalah selepas lebih kurang 21 hari. Doktor, apa yang akan terjadi sekiranya penerima itu melengah-lengahkan suntikan yang kedua? Bagus soalan itu. Ya. Kita nak tahu juga. Pastinya mereka tanya-tanya doktor. Apa antara akibatnya? Okey, secara umum kita belum ada enough data ataupun kita memerlukan lebih lagi kajian sama ada duration ataupun jangka masa dos yang kedua tu memberikan keberkesanan yang maksimum lah. Secara umumnya saya tak boleh nak menjawab soalan itu. Tetapi pada saya sekiranya sudah diberi informasi berkenaan dengan jadual pemberian vaksin itu haruslah dipatuhi. Betul. Supaya pemberian vaksin itu memberikan kesan yang maksimum lah. Betul. Kena patuh dekat jadual tu supaya keberkesanannya maksimum. Maksimum dah terjamin. Baik doktor, spesifik pantang larang selepas kita ambil vaksin ini. Untuk pantang larang secara spesifik COVID vaksin ataupun apa-apa vaksin biasanya tak ada lah. Cuma kita lebih menekankan kepada safety netting. Bermaksud di rumah sekiranya berlaku apa-apa kesan sampingan ataupun gejala yang mana gejala itu berpanjangan ataupun semakin lama semakin teruk, dan kita akan menasihatkan supaya pergi datang ke klinik untuk tujuan pemeriksaan dan juga perawatan lah. Mungkin ia melibatkan masalah-masalah penyakit yang lain kan? Betul. Betul. Dan saya kira ramai lagi yang masih ragu-ragu ni doktor berkenaan dengan penerimaan vaksin COVID-19 ini. Jadi bagaimana doktor sendiri melihat situasi ini bahawa rakyat masih lagi ragu-ragu untuk menerima vaksin dan tidak percaya akan keberkesanan ini doktor? Okey, first thing saya nak masyarakat semua tahu the gravity of this situation lah. Sejak pandemik COVID ini berlaku dan melanda dunia, ia telah melumpuhkan kebanyakan ekonomi global. Dan sehingga sekarang hampir 2 juta manusia telah mati disebabkan penularan COVID inilah secara keseluruhan. Dan kalau kita tengok statistik dekat VT tadi, peningkatan kes dan juga kadar kematian even di Malaysia meningkat. So dia adalah something yang sangat problematic at alarming rate lah, kadar yang sangat membimbangkan. So pada saya selain daripada pemakaian mask dan juga social distancing yang mana dia adalah benteng untuk mengelakkan virus masuk ke badan, kita memerlukan satu lagi benteng yang mana menyediakan badan kita
sekiranya virus itu dapat memasuki badan lah, iaitu dengan mengambil vaksin. Dan saya pun telah menyatakan bahawa ada fakta-fakta yang menunjukkan vaksin itu adalah selamat digunakan dan sesuai untuk kebanyakan golongan lah. Itu kepentingannya. Tambahkan, kuatkan lagi benteng untuk memerangi musuh harimunan ini. Dari segi agama, doktor, dari segi sebab kita tahu bahawa mungkin ada antara mereka percaya bahawa COVID-19 ini adalah satu perkara yang mungkin ditegah dari sisi agama. Mungkin dari sudut Islam sendiri, adakah Islam membenarkan imunisasi COVID-19 ini? Okey, dari segi penggunaan vaksin dalam mengelakkan atau mencegah penyakit berjangkit sebenarnya adalah diharuskan dalam hukum syarak lah. Ini selaras dengan kita panggil kaedah fiqhiyah ataupun hukum fiqh yang mana menolak kerosakan ataupun menolak benda yang tidak baik adalah lebih utama daripada mencari kebaikan. Bermaksud untuk isu COVID ini, COVID itu sendiri sekiranya tidak dibendung dengan lebih awal, dia boleh merebak dengan pantas. Betul. Dari segi hukum syarak dia diharuskan, cuma saya nak ingatkan pengambilan vaksin adalah harus, tapi kena ingat penyelamatan nyawa adalah wajib. Malahan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember lalu juga, Jess, telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 seperti yang Dr. Faiz katakan tadi adalah harus dan ia wajib diambil golongan yang ditetapkan kerajaan. Doktor, sekiranya lah saya dan Jess berada dalam keadaan yang tidak sihat pada hari ini dan kami dijadualkan untuk pergi mengambil suntikan vaksin, adakah selamat untuk kami, doktor? Okey, sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak sihat, contohnya demam yang tinggi, lebih 38 darjah Celsius, sesak nafas, muntah-muntah ataupun mengalami masalah kecemasan yang lain, ataupun dia telah dijangkiti COVID-19 dalam masa 90 hari, kita akan defer ataupun postpone dulu pemberian vaksin itu. Bermaksud biarkan masalah tidak sihat ataupun kecemasan itu settle dahulu dan baru boleh diberi temu janji lain untuk pemberian vaksin COVID-19 itulah. Jadi mungkin kita nak tahu juga, Jess, adakah pemberian vaksin ini 100% dapat melawan jangkitan COVID-19? Kesanan dia tu macam mana? Dari segi keberkesanan, apa yang saya dapat tahu daripada sumber saya, up to 70% COVID-19 ini boleh menjana antibody kepada keberkesanan sekurang-kurangnya 70%. Tapi pada saya, jika kita gabungkan dengan pemakaian topeng pelitup muka, social distancing, so dia menambahkan lebih benteng daripada kita mendapat COVID-19 sekaligus mencegah penularan COVID-19 bukan sahaja dari segi individu tetapi juga dari segi masyarakat secara amnya lah. Betul. Doktor, silakan. Baik, doktor, dengan kes yang semakin meningkat sekarang ni, doktor sendiri tahu ya, kes saban hari semakin meningkat. Jadi menurut doktor sendiri, adakah vaksin itu harus ditambah? Bilangannya. Saya berasa yakin pada masa akan datang COVID vaksin ini akan bertambah. Dan dia akan menjadi satu penghasilan yang mungkin secara ongoing ataupun berterusan lah. Cuma pada masa sekarang pemberian COVID vaksin ini lebih difokuskan kepada pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga frontliners yang lain lah seperti immigration, bomber, pihak polis ataupun pertahanan awam lah. Baik doktor, kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Secara ringkaslah, kalau orang kata bahawa sikap keraguan dan orang kata rasa nak ke tak nak untuk mengambil vaksin ini boleh mewujudkan golongan anti-vaksin dan golongan anti-vaksin ini boleh merencatkan usaha kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Pesanan doktor kepada mereka yang menonton kita pada pagi ini, apa perlu mereka buat dan mengapa mereka perlu bekerjasama dan tidak teragak-agak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 ini? Okey, dari segi COVID vaksin itu sendiri, COVID itu sendiri, kita pun telah nampak
kesan kepada masyarakat, negara, ekonomi dan juga sosial. Betul. Okey. Dan kita sudah tahu bahawa vaksin COVID ini memang selamat dan sesuai digunakan. Saya nasihatkan kepada orang ramai sekiranya boleh didapati pada masa akan datang dan vaksinkanlah diri anda. Betul. Jangan ragu-ragu dan jangan takut. Ini pada saya bukan kehendak sendiri, dia lebih kepada manfaat untuk semua masyarakat dan juga negara. Bukan kehendak sendiri tetapi untuk memanfaatkan dan menyelamatkan semua orang. Terima kasih pakar kesihatan keluarga Dr. Faiz kerana menerangkan lebih lanjut mengenai kesedaran rakyat untuk menerima suntikan vaksin ini. Ingat bahawa sekarang ini masalah COVID-19 ini semakin menjadi-jadi dalam kalangan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk menguatkan benteng kita melawan penyakit ini, dan suntikan vaksin adalah salah satu caranya. Jadi jangan jadi golongan anti-vaksin dan terus sokong usaha kerajaan mengekang penularan COVID-19. Itu saja mengenai topik vaksin. Selepas ini kita bersama dengan Yahos School of Skills, bagaimana pendekatan mereka mengadakan online learning semasa COVID-19 dan norma baharu ini. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami. Dan kepada anda yang belum mengikuti kami di laman sosial, ikuti kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Baik, hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan School of Skills, di mana sekolah ini lebih memfokuskan kepada kemahiran. Betul. Jadi kita ada tetamu undangan iaitu Ada Puan Fujika Anak Anggo, Trainer and Course Counselor, dan juga Skills and Training Manager untuk Yahoo School of Skills, Encik Hazizi Mala. Selamat datang. Apa khabar? Terus nak masuk kan? Tak sabar. Jadi Cikgu Fujika ya? Kita nak panggil cikgu ya? Puan Fuji. Puan Fuji. Okey, baik. Puan Fuji, apa antara kos yang ditawarkan di sekolah Yahoo ni? Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput Yahoo School of Skill ke dalam rancangan Sejahtera Asia. Okay. Pada tahun ini, pihak Yahoo School of Skill telah berkolaborasi dengan Unimas Business School sebagai rakan kerjasama strategik. Okay. Terdapat 5 program yang ditawarkan di peringkat diploma profesional dan 1 di peringkat sijil profesional. Okay. Dan tempoh pembelajaran untuk diploma profesional ini hanya mengambil masa selama 1 tahun. 1 tahun. Manakala di peringkat sijil profesional hanya mengambil masa 6 bulan sahaja. Kita tahu bahawa Yahoo Schools of Skills ini, Encik Hazizi, 70% konsepnya adalah lebih kepada praktikal dan 30% adalah dari segi teori. Dan sebenarnya Jess, Yahoo School ini adalah untuk tujuannya rebranding para pelajar, terutamanya mereka yang lemah dalam akademik ini. Maksudnya memberi peluang kedua kepada mereka untuk lebih berjaya di alam pekerjaan nanti. Kita dah tahu apa antara jenis pendidikan yang ada ditawarkan di Yahoo. Ada di antaranya di bawah SKM, ada juga di bawah UBS. Syarat kelayakan tu macam mana Encik Hazizi? Okey, sebelum tu terima kasih sebab menjemput kami daripada Yahoo School of Skill untuk program Sejahtera Asia untuk pagi ini. Okey, berkenaan dengan syarat kelayakan, sebelum tu saya ingin jelaskan bahawa selain daripada program bersama dengan UBS, University Business School, Yahoo juga melaksanakan program Sijil Kemahiran Malaysia untuk 3 bidang utama. Yang pertama Vocational Training Operation. Okey. Yang kedua adalah pendidikan awal dan pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak. Betul. Dan yang ketiga pula adalah penyediaan dan pembuatan makanan. Okey, berkenaan dengan syarat kelayakan bagi SKM, saya jelaskan berkenaan dengan SKM terlebih dahulu. Syaratnya amat mudah sebenarnya. Pelatih-pelatih ataupun pelajar-pelajar atau sesiapa yang nak join program ni, so dia at least dia tahu membaca, menulis dan mengira.
okey, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Berbeza pula dengan UBS. UBS kita telah tetapkan bahawa kemasukan sekurang-kurangnya dia mempunyai 3 kepujian ataupun 3 kredit. Dan satu syarat utama adalah kredit ataupun kepujian dalam bahasa Melayu. Itu syaratnya. Dan itu adalah syarat untuk ibu bapa ataupun para pelajar itu sendiri. Cak Na, nak masuk ke Yahoo Schools of Skills ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia juga telah memberikan penarafan 5 bintang kepada kursus Early Childhood dan Culinary serta 4 bintang untuk Vocational Training Operation VTO seperti yang Encik Hazizi katakan tadi. Encik Hazizi, apa kelebihan Yahoo, apa differentiator Yahoo ini dan apa kesedaran yang perlu ibu bapa tahu untuk hantar anak-anak mereka ke sini? Okey, untuk Yahos, untuk ibu bapa yang nak menghantar anak-anak ataupun memilih di mana mereka nak hantar anak-anak mereka ke meneruskan pengajian. Maka Yahus pada kami, Yahus adalah antara pilihan yang paling bagus memandangkan Yahus menyediakan program kemahiran yang totally kita akan bagi kemahiran sepenuhnya kepada pelatih-pelatih kami. Antara lain, misi dan visi utama kami adalah untuk memastikan pelatih ini sebaik sahaja menamatkan pengajian akan dapat bekerja. Peluang pekerjaan dia sangat luas. Rata-rata pelatih kami memang mendapat pekerjaan. Memang mendapat pekerjaan. Dengan 70% adalah latihan kemahiran, praktikal yang dijalankan, automatically mereka memang akan berkemahiran. Contohnya dalam bidang kulineri. Bidang kulineri 70% hingga 80% kebanyakannya adalah memasak. Automatically mereka memang akan keluar saja, memang akan ada kemahiran. Tiada masalah untuk mereka mendapat pekerjaan. Untuk bidang yang kedua pula iaitu pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak. Kalau tidak silap saya, berdasarkan kajian daripada Talent Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia, program pendidikan penjagaan awal kanak-kanak ataupun bidang ini adalah antara 10 pekerjaan yang menjadi pilihan tahun 2018 dan juga tahun 2019. Secara tidak langsung program ini nanti akan mendapat, memang ibu bapa seharusnya menghantar anak-anak mereka untuk mengikuti program ini. Sebab program ini memang antara lainnya memberi peluang pekerjaan yang sangat luas, sangat diperlukan. Itulah kepada mungkin ibu bapa di luar sana yang ada anak-anak yang mungkin kurang cemerlang sedikit dalam akademik, janganlah lalu ngerepa. Kita ada pilihannya iaitu Yahos yang dapat tingkatkan kemahiran mereka dalam pelbagai kemahiran yang ditawarkan di Yahos ini. Selepas ini kita nak tanya mereka sebab tadi Encik Azizi ada kata bahawa ramai bekas pelajar di Yahos ini yang dapat pekerjaan di alam pekerjaan yang sebenar. Bagaimana mereka follow up dengan bekas pelajar ini ataupun boleh dikongsikan success stories mereka dan cara adaptasi dengan online learning dan norma baru sekarang. Ingat hari ini hari pertama PKP, PKPP, PKPB. Jadi kita tahu semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, masih lagi bersama dengan saya Jess dan Gas dan bersama dengan tetamu kita hari ini berbicara lebih lanjut berkenaan dengan kemahiran dengan akademik. Tapi 70% praktikal, 30% teori. Ya, baik. Jadi kita nak tanya lebih lanjut dengan Encik Hazizi. Encik Hazizi, kita nak tahu bahawa kita tahu kita berdepan dengan norma baharu. Setiap sekolah pun ada sistem pembelajarannya tersendiri. Jadi bagaimana cara pembelajaran di tempat anda semasa MCO? Okey, terima kasih. Berkenaan dengan cara pembelajaran, pelaksanaan cara pembelajaran semasa MCO ni, okey, seperti mana yang telah disarankan bahawa kita contohnya sebagai institusi latihan kemahiran, kita juga melaksanakan program berdasarkan norma baru iaitu melalui atas talian. Betul. Okey, bagaimana pelaksanaan itu dijalankan? Okey. Begini, pelatih-pelatih kita memang ataupun pelajar-pelajar kita mereka secara online-nya
memang patuh kepada situasi semasa. Contohnya, sebagai pengajar kita akan mengajar secara teori dan juga amali ataupun praktikal. Mungkin nampak agak pelik bila disebut praktikal tetapi secara online. Agak pelik. Tetapi sebenarnya benda tu mahu tak mahu kita kena laksanakan dan kita kena cari kaedah yang paling sesuai untuk kita laksanakan. Okey, saya bagi contoh yang paling mudah. Teori memang pelaksanaan secara atas talian bagi kita, okey, mereka just mendengar dan cuba adaptasi kan apa yang telah diajar kepada mereka. Okey. Kita laksanakan contohnya guided learning. Okey, guided learning ni contohnya kita bagi demo. Kita tunjukkan demo secara terus di dalam secara atas talian. Secara maya. Secara maya. Memang secara maya kita tunjukkan bagaimana kita laksanakan demo. Saya bagi satu contoh untuk program penyediaan dan pembuatan makanan ataupun kulineri. Kita ada mengajar pelatih-pelatih kita berkenaan dengan potongan. Bagaimana kita nak potong, contohnya kita nak potong carrot, kita nak potong bawang, kita nak potong kentang. Ada pelbagai jenis potongan. Dan pengajar kita menunjukkan di atas talian secara maya, demo. Dan pelatih-pelatih pula dikehendaki melaksanakan amali tersebut di kediaman, di rumah masing-masing. Dan kalau difikirkan juga, kita menyarankan pelatih-pelatih kita kena kreatif. Maksudnya, apa yang ada di rumah, itu yang akan diguna pakai. Contohnya, kalau di rumah tak ada carrot, kalau ada kentang, kita guna kentang. Sudah semestinya di setiap rumah tu ada bawang. Okey. Masih tak ada, bawang merah sehari. Okey, bawang merah mahal sekarang. Okey, jadi guna bawang putih, bawang merah, bawang besar juga boleh diguna pakai untuk belajar memotong. Cara jenis-jenis potongan. Begitu juga kalau nak buat donat contohnya. Okey, yalah kalau donat tu lain, setengah orang resepinya berbeza-beza. Tapi kita akan permudahkan pelatih kita. Okey, contohnya kalau dia guna tepung donat, mungkin ada campuran lain seperti kentang. Kalau di rumah dia tak ada kentang, at least dia dah ada tepung. Dah ada tepung. Jadi dengan tepung tu dia dah belajar sesuatu. Betul. Yang pentingnya pengajar kita tunjuk demo. Demo dulu. Dan pelatih-pelatih kita pula di rumah sudah semestinya mereka akan laksanakan benda itu juga. Memandangkan mereka perlu ambil gambar dan perlu ambil video. Seterusnya mereka kena WhatsApp kepada pengajar masing-masing dan apabila kembali ke pusat latihan di Yahoo School of Skill nanti, mereka juga dikehendaki menunjukkan video tersebut. Dan kita akan evaluate lah. Evaluate. Tak adalah kita evaluate tu sangat kejam. Maksudnya dia kena exactly macam seperti yang pengajar lakukan. Tidak. Sebaliknya ialah dalam situasi norma baru sekarang ni, kita kena melihat situasi semasa jugalah. Bagi program pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak pula, yang ni agak menarik juga. Contohnya kita buat satu latihan ketandas untuk kanak-kanak. Jadi bagaimana pelaksanaan itu ditunjukkan oleh pengajar dengan pelatih di rumah. Dia amat-amat agak mustahil, nampak macam mustahil tetapi sebenarnya tidak. Contohnya pelaksanaan latihan ketandas itu pengajar akan tunjukkan bagaimana kita nak mengajar kanak-kanak yang berusia dalam setahun, toddler, kanak-kanak toddler dalam lingkungan 2 tahun macam tu, belajar untuk ketandas supaya mereka selepas tu tak menggunakan diaper lagi. Jadi apabila ditunjukkan pelatih di rumah pula, mereka kena laksanakan latihan amali tersebut dengan kreativiti masing-masing. Kalau tiada kanak-kanak di rumah, maka antara lain yang boleh menjadi pilihan adalah kita guna anak patung. Pilihan tetap ada. Pilihan tetap ada. Kalau yang penting di kita boleh laksanakan. Yahoo pun takkan pakai baby yang betul-betul. Pakai anak patung ya, juga. kita memang ada dummy. Kita memang ada dummy yang diguna pakai untuk menunjukkan latihan sebelum diimplementasikan di taska di kemudian hari. Panjang lebar penerangan bagaimana Yahoo ini mengadaptasi dengan norma baharu yang mana kita tak dapat membuat kelas secara fizikal.
ataupun bersemuka. Selepas ini saya nak tanya Encik Azizi mengenai cabaran nak menguruskan pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik ini, kerana kebanyakan antara mereka kita tak nafikan mungkin ada dikait rapatkan dengan masalah disiplin dan sebagainya. Tapi sebelum itu berbalik kepada Puan Fuji, kita tahu di bawah sijil Kementerian Malaysia kursus-kursusnya adalah berbentuk kemahiran dan praktikal. Betul. Manakala di bawah UBS ia lebih kepada blended learning bersama dengan Unimas tadi. Mungkin boleh dikongsikan antara kursus-kursus yang ditawarkan untuk UBS ini? Okey, untuk kursus yang ditawarkan dengan rakan kerjasama strategik iaitu Unimas Business School, kami mempunyai 5 program diploma profesional, iaitu yang pertama adalah Diploma Profesional Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ianya dijalankan sepanjang setahun, sama juga dengan keempat program seterusnya. Kemudian Diploma Profesional Kulinari, Diploma Profesional Reka Bentuk Grafik, which is graphic design, Diploma Profesional dalam 3D Animation, dan Diploma Profesional IT Networking. Dan satu lagi adalah program secara pensijilan profesional, iaitu Sijil Profesional Pastry Production. Pada bulan ini, kami akan membuka pengambilan program yang pertama, iaitu program pendidikan awal kanak-kanak, disusuli dengan pastry production, kemudian graphic design, culinary, 3D animation, dan seterusnya IT networking. Jadi itu adalah antara kursus yang ditawarkan Yahos, baik under SKM ataupun UBS. Baik, Encik Azizi, secara ringkas tadi saya tanyakan bahawa bagaimana cabaran untuk menguruskan mereka-mereka yang lemah dalam akademik ini. Mungkin mereka dikait rapat dengan masalah disiplin dan sebagainya. Secara ringkas, bagaimana Yahos handle mereka? Okey, di mana-mana pun kita, tak kisah di Institut Latihan Kemahiran ataupun akademik sekalipun, masalah disiplin adalah masalah utama, antara masalah utama yang dihadapi oleh pelatih ataupun pelajar. Okey, bagaimana Yahos menangani masalah ini? Okey, begini, sebenarnya apabila kita melihat kepada pelatih-pelatih ini, sebenarnya mereka kurang gemar atau tidak suka untuk membaca sebenarnya. Dan yang paling mereka suka adalah praktikal. Apabila mereka suka kepada praktikal, automatically kita memilih ialah dalam bidang kita ini memang praktikal. Kan? Automatically itu adalah tarikan utama mereka. Betul. Jadi daripada melakukan benda-benda yang kurang elok, mereka lebih fokus kepada melaksanakan sesuatu yang hands on. Betul. Ya, jadi guys, kalau ada masalah disiplin, tak semestinya tak pandai kan. Betul. Kita ada kemahiran, jadi boleh bekerja. Gitu. Betul-betul. Baiklah. Terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Terima Puan kasih Fuji banyak. dan Cik Azizi. Terima kasih kerana meluangkan masa. Baik guys, untuk minggu depan, maksudnya esok hari ya. Esok hari pastinya kita bersama dengan tetamu yang lebih berkualiti menyampaikan informasi kepada anda, pastinya dari sudut kewangan juga. Macam biasa, mungkin bersama dengan Encik Wan Alif esok hari. Tetapi saya nak tanya Jess lah, mungkin perkongsian kita berdua, apa antara yang kita dapat pada hari ini Jess? Pertama mengenai vaksin tadi kan, penting. Vaksin tu penting, tak semestinya panik. Jangan panik ya. Jadi untuk education ni tak semestinya akademik saja penting, tapi kemahiran pun penting. Gitu. Tingkatkan benteng anda melawan COVID-19, dan kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin rasa orang kata lemah dalam akademik, anda masih ada peluang kedua dengan kursus-kursus yang mengenengahkan kemahiran macam ini. Jadi kepada anda di luar sana, jaga diri. Kita difahamkan di Bandar Kuching banyak yang kawasannya dinaiki air. Tolong jaga diri. Pesanan kami kepada anda daripada saya Ghazali Zahawi dan Jess. Kita jumpa esok hari hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.